lah, tak masalah. Tapi okey. Alright. Saya ingat dah habis dah. So ni telefon baru ni dia extended sikit masa dia. Oh no. Ni mungkin dia sambung balik Alright, tak apa. Okey, makan daging kambing lamb. Lamb. Tapi biasanya lamb ni diimport Australia atau New Zealand. Tapi yang banyak pasaran sekarang Australia. Jadi disebabkan isu daging import jadi campur dengan daging yang tak halal, ini pun masalah jugalah. Saya kalau kita yakin kita belilah, kita makan. Kalau tak yakin tak salah. Kita beli daging tempatan. Kalau di Seremban, Negeri Sembilan, kita ada orang Melayu, orang kita, nama dia Haji Nasir. Dia bela kambing, dia bela lembu, dia bela ayam kampung. Organik. Walaupun dia tak ada certified organik, tetapi saya dah pergi kat ladang dia. Makanan dia dibagi organik, diberi probiotik yang dibuat sendiri pula. Dalam tempat ladang dia ada tempat memproses probiotik. Probiotik ni EM, effective micro, untuk menjaga kesihatan ternakan dia, untuk membesarkan dia, dan juga sebagai untuk menjaga kesihatan lah dan kekuatan ternakan kambing dan lembu, ayam diberi. Itu ubat, itu juga makanan, itulah probiotik. Masya Allah. Dan dia juga ada herba-herba ditanam sekitar tu yang digunakan untuk merawat bila ternakan dia ada yang sakit ke apalah kan. So ada dia punya kaedah dia. Memang organik alhamdulillah saya pergi. So ladang dia terletak di, tak silap saya, di Panco Paroi dekat dengan Bandar Seremban. So dan dia ada outlet kedai dia di Senawang di Senawang dekat Bank Islam. Dekat Bank Islam belah hujung tu kan. So Sumo Bag nama ladang dia Sumo Bag. Sumo ni orang Negeri Sembilan, semua dia cakap short form lah. Semua tu sumo, bag tu mengembek lah kambing kan. Tapi sekarang dia ada bela lembu jugalah dengan ayam So beli kat dia. Dia ada frozen juga, ada yang fresh, daging kambing mutton, daging kambing biasa pun ada, kambing kampung, daging kambing biri-biri pun ada, lamb pun ada. Dekat semua bag boleh beli. Harga pun saya rasa lebih kurang sama dengan daging import Australia dan New Zealand Silap lebih murah sikit. Sebab dia sendiri buat dan dia ada outlet dia sendiri. Kalau nak beli seekor kambing, boleh beli kat ladang dia. Sembelih diproses siap bagi kita. Nak buat kekah ke korban ataupun sesaja nak makan, boleh beli. Kan? Share 10 orang ke, beli kambing seekor. So dia sembelih dan proses siap. InsyaAllah. Kan? So, okey begitu So daging kambing sangat bagus untuk menguatkan sendi, lutut dan tulang belakang Especially daging lamb. Anak kambing berberi yang umur 2 tahun ke bawah, masya-Allah. Dia punya zat, nanti kita cerita satu sesi pasal apa zat yang terkandung dalam daging lamb. Dia ada hampir semua elemen vitamin B kompleks. Semua ada 8 kan, 8 jenis vitamin B kompleks. Dekat lamb saja ada 6 atau 7 jenis. Masya-Allah. Dan dia ada bahan-bahan anti radang dalam dia seimbang. Ada protein, makronutrien, dan dia ada anti radang, antioksidan yang tinggi. CLA, butyrate, omega 3 kan. Masya-Allah, kan? So ni semua makanan yang boleh menguatkan tubuh kita. Jangan makan daging yang kurang kualiti, ikan yang kurang berkualiti, kan? Kau beli ikan yang fresh, ikan laut. Ikan laut pula Ikan laut kau boleh beli yang fresh dan kena rendam dalam garam. Kena rendam dalam garam, air garam lah. Agak-agak lah air garam, rendam 10 minit untuk buang bahan ubat awit dipanggil formalin tu.
Jadi kita kena air garam 10 minit, lepas tu kita cuci. Tapi kalau ikan kita kena siang dululah dia punya perut. Baru kita rendam dalam air garam 10 minit, cuci, bersih, baru kita masak. Kita simpan freezer kan. So begitu. Ikan-ikan, seafood, ketam, udang, semua kena air garam. Ini boleh makan. Ini semua protein ya, untuk kekuatan sendi. Bekalkan protein untuk membentuk tisu-tisu kolagen, tendon, otot-otot kan. Antara sendi mesti ada otot kan. Jadi otot-otot ni dibina oleh protein. Protein ni lah dia. Sumber dia ikan tadi dalam daging, dalam ayam kampung So tisu kolagen kan, tisu perantara, semua tu yang memegang tulang. Memegang tulang antara otot dengan tulang, antara otot dengan tendon kan. Dibina dengan struktur molekul protein yang kuat, utuh. Jadi sumber dia mesti yang terbaik. Yang terbaik bukanlah susah sangat kan. Boleh syarat dia yang saya cakap tadi lah, begitu. Alright. Okey, semua protein kita dah cerita. Ayam kampung, telur pun sebolehnya telur kampung. Jangan telur biasa. Telur biasa banyak tinggi kandungan antibiotik, vaksin, hormon steroid, pembesaran dan juga GMO lagi. 4 punca keradangan. Ni tak mau. Alright. So daripada belilah telur kampung. Tak perlu telur kampung yang orang bela tu, tak. Beli je dekat Speedmart ke, Giant ke, Tesco ada telur kampung Aeon semua ada Jaya Grocer, beli. Asalkan halal, okey. InsyaAllah. Biasanya ayam kampung ni dia tak bagi antibiotik dengan hormon. Begitu secara umum begitulah. Dan tidak menyebabkan kalahan. Jadi ini baru menguatkan tulang kita, menguatkan sendi. Kemudian protein kita dah cerita. Tadi kita cerita pasal nasi. Yang ketiga, lemak. Lemak kita kena makan lemak tepung alami yang sihat. Butter. Santan. Santan bukan, bila saya sebut santan, banyak orang ingat ambil santan minum. Bukan macam gitu. Kan? Yang itu memang bagus, terbaik. Tapi saya sendiri pun tak buat. Sebab saya kita masak lauk bersantan. Kan? Masak ikan kari ke, korma ke, masak lemak kuning ke, lemak putih ke. Santan itu hirup. Kuah itulah maksud dia. Hirup. Kan? Tapi jangan buang minyak masak lah. Minyak masak ni radang lah pula. Kan? Minyak masak ni minyak RBD. Apa-apa brand ke, apa-apa jenis minyak sayuran pun, minyak masak dia menyebabkan keradangan juga. Nanti kita cerita. So, makan santan, makan butter. Butter kau boleh grass fed. Kerrygold ataupun Avonmore ni daripada Ireland punya butter. Dan juga butter New Zealand yang terbaik setakat ni, anak saya bagi komen kan. West Coast best, memang sedap, badan pun best, sihat rasa tak ada kesan-kesan sampingan So 3 ni, Kerrygold, butter Kerrygold, butter West Coast New Zealand dan butter Irish juga Avonmore, Avonnemore, Avonmore. Dekat Aeon yang Jaya Grocer adalah Avonmore ni, kedai-kedai organik. Kalau tak, Kerrygold pun West Gold Giant pun ada. Mana ada West Gold. So ni butter yang tinggi kandungan fat soluble punya nutrients. Apa dia? Butyrate. Ini short chain fatty acid. Dalam santan ada medium chain fatty acid, lauric acid kan. Tapi dalam butter ada short chain fatty acid, butyric, dia 4 karbon, dan juga lauric acid pun ada juga dalam butter dalam lingkungan 4%, 5%. Omega 3, CLA, conjugated linoleic acid. Ini semua anti radang. Bagus menguatkan lutut dan juga persendian tulang belakang kita. Dan dia ada kandungan vitamin B kompleks sikit, mineral pun dia ada. Kan? So benda-benda ni semua penting penting. Dan dia tidak menyebabkan peredaran darah kita terjejas, terbantut. Cantik flow. Butter boleh meningkatkan peredaran darah sebab dia boleh
induce pembentukan pembinaan easy structured water dalam tubuh kita. Masya Allah. Ini saya dengar sendiri daripada Profesor Dr. Pollock, Gerald Pollock. So easy structured water yang bercas negatif ni menyebabkan peredaran bukan darah saja, semua fungsi sel, enzim, otot, pembinaan fungsi otot, struktur tertiary otot, protein terbentuk dan berfungsi secara optimal, dan otot kita fleksibel macam masa kita zaman budak-budak, nak melompat, nak berlari, nak terus bangun, duduk kan, macam orang pahlawan Arab lompat atas kuda, tak ada tergeliat, tak ada sakit pinggang, tak ada very flexible. So kita kena makan makanan dan juga minuman yang boleh yang tinggi ataupun yang kaya kandungan easy structured water, air yang bercas negatif. Ini sangat fungsional khususnya untuk fungsi otot. Kan tulang-tulang sendi ada otot kena kuat dan fleksibel, elastik, barulah. Dan juga tisu-tisu yang memegang antara otot dengan tulang, kan, tendon, ligamen, yes. Semua ni protein. Protein, dan fungsi protein berlaku secara optimal bila kita punya tubuh charge negatif dan positif ni seimbang sebenarnya disebabkan pemakanan kita dan keracunan, pencemaran bahan kimia adiktif, glyphosate, racun Roundup, makanan yang tak ada zat, makanan proses, semua minyak goreng, trans fat, ini semua akan meruntuhkan charge negatif dalam tubuh kita. Structured water, cecair dalam tubuh kita akan runtuh, kurang. So kita nak develop, nak upkan balik charge negatif supaya dia seimbang. Kita ada charge positif dan negatif, dua-dua ada. Tapi masalah zaman sekarang, pemakanan kita, bahan kimia, racun, pencemaran, semua dia menjurus kepada keruntuhan ataupun pemusnahan charge negatif, cecair dalam tubuh kita. Jadi struktur protein termasuk enzim, otot, semua tidak dapat berfungsi secara optimal. Lemah otot kita, sikit je gerak, bangun daripada sujud sebenarnya, nak berdiri masa sembahyang, dah kena slip disc. Allah, tak angkat barang lagi. Itu menunjukkan betapa lemahnya otot dan juga ligamen, tendon yang memegang tulang sendi tu. Senang nak terkehil, senang nak terkeluar. Dia tunggu masa je. Okay. Alright. So, butter. Bagus untuk menguat. Alright, insyaAllah. Dan santan juga. Santan. Makanlah santan. Memang bagus. Hirup juga santan tu. Hirup. Tak ada sakit jantung. Makan santan, makan butter tak sakit jantung. Dia malah menguatkan jantung sebab dia meningkatkan easy structured water dalam cecair tubuh kita, darah kita, cecair limfa, cecair dalam sel, cecair luar sel, semua. Untuk fungsi saraf, fungsi otot, jantung, fungsi darah membawa oksigen. Masya Allah. Kan? Alright. So, dah cerita butter, nasi, sumber protein, daging, ikan semua. Kan? Apa lagi kita nak cerita? Pasal tepung. Tepung gandum. Gandum kena pilih yang organik. Jangan pilih tepung gandum tak organik sebab kandungan residu racun Roundup, iaitu bahan aktif dia, glyphosate, sangat tinggi. Sehingga ke 55 kali ganda daripada tahap biasa. Ini mengikut kajian makmal di US. So tepung gandum kita biasa import daripada benua Amerika Utara, US atau Kanada ataupun Australia. Semua ni ladang-ladang gandum dia satu negeri ribu-ribu ekar kan. Jadi sebelum dia nak tuai biji gandum, dia spray dengan racun Roundup supaya pokok tu mati
dehydrate, kering kontang, dan gandum biji itu akan kering dalam masa 10 hari dan dituai. Ini yang bahaya. Glyphosate dia sangat tinggi. Kandungan glyphosate residu dalam biji gandum dan juga oat, barley, termasuk jagung yang diimport dari sana jugalah, dan kacang-kacang. Glyphosate residu yang tinggi dalam makanan juga boleh melemahkan struktur protein otot sendi-sendi. Masya Allah. Ini satu lagi isu. Jadi makanan gandum, barley, oat, apa lagi? Biji yang diimport dari sana lah. Kena ambil yang organik. Ini memberi impak yang besar pada tubuh kita. Bukan pada otot dan sendi saja. Dia akan kuat kat tulang belakang, tengkuk, insya-Allah. Jadi macam muda-muda balik. Tak ada sikit-sikit salah bantal pun. Sikit-sikit silap tidur sikit dah salah bantal. Silap posisi sikit dah sakit pinggang. Sakit lutut. Itu menunjukkan kita punya struktur protein dalam otot, tisu tubuh kita ni lemah. Tak berapa berfungsi. So, ini antara beberapa perkara yang perlu diambil perhatian untuk reverse, merawat sakit lutut dan juga sakit tulang belakang. Secara umum lah, arthritis. Okay. Di samping tu suplemen. Suplemen yang kita perlu ambil lah. Pertama sekali luban, frankincense. Luban memang dinyatakan khusus untuk merawat penyakit radang sendi, arthritis, sakit lutut, sakit tulang belakang. Luban sangat bagus. Okey. Sama ada luban raw. Kalau macam kami di Bioshifa, kita ada macam-macam range produk luban. Yang makan ada, yang sapu pun ada. Jadi bagus. Kita ada banyak luban, sapu. Kita ada yang makan jus luban, tablet chewable susu kambing luban. Gitu. Alright. And satu lagi apa? Yang penting luban. Kemudian makanlah sayur-sayur. Ni dari segi suplemen lah. Suplemen madu. Kau boleh madu Yaman, sidr. Madu sidr. Kuatkan tulang kita. Bagus. Boleh guna madu kelulut atau madu tualang pun boleh. Kan madu yang asli semua boleh guna. Right, insya-Allah. Kemudian kena makan sayur-sayuran hijau juga. Sayur hijau mengandungi mineral elektrolit, potasium, magnesium, kalsium. Terutama sekali ulam raja, sangat bagus untuk tulang, kesihatan tulang sebab dia tinggi kalsium juga. Tinggi kalsium. Dan sayuran-sayuran hijau lain lah. Kalau boleh kita tanam sendiri lah. Kan susah lah nak cari yang organik, sayur-sayur kat pasar memang tak ada lah. Kecuali di Jaya Grocer lah, ada dengan Aeon. Kan. So ulang raja kita tanam, dia mudah tanam. Kan nanti saya tunjukkan video kita punya pokok ulang raja yang rimbun. Alhamdulillah, sangat merimbun. Masya Allah. Kita spray dengan serum baja Thai tu. Okay. So makan sayuran, buah-buahan, dan juga gandum bulgur. Bulgur sangat bagus untuk menguatkan sendi lutut dan tulang belakang. Bulgur wheat, B-U-L-G-U-R, bulgur. Ni makanan orang Arab dan makanan orang putih, Greece. Orang Egypt, orang Syria, orang Morocco, semua makan ni. Orang Arab makan bulgur ataupun kuskus, tapi terbaik bulgur. Kau boleh yang lebih baik dark bulgur. Dekat kedai Arab di sebelah KL banyak jual bulgur. Okey. Insya-Allah dia punya kandungan glyphosate pun very low. Dia biasanya gandum yang dibuat bulgur ni daripada gandum yang di sebelah Arab lah, ataupun Turki. Insya-Allah situ glyphosate dia very low, ataupun tak ada. So makan bulgur wheat itu mengandungi zat mikronutrien yang cukup cantik. Vitamin B kompleks je saja ada 4 elemen, tak silap saya, dengan mineral dia sekali. So bagus makan ni. So
selalu makan bulgur dengan lamb, kambing lamb untuk menguatkan sendi tulang belakang dan juga lutut, ya, masya-Allah. Dan juga susu. Susu saya dah sentuh, saya lupa nak masuk. Susu kena cari yang organik sebab susu komersial yang biasa ni, walaupun susu tu alami, fresh milk, alami, natural 100%, tak ada campur aditif apa-apa kan, tetapi kalau tak organik dia tinggi kandungan glyphosate. Glyphosate racun Roundup punya bahan aktif lah. Lepas tu antibiotics dengan hormon steroid pertumbuhan untuk mempercepatkan besar daging lembu kan. So susu kena yang organik. So best. Susu memang terbaik untuk sendi. Terbaik. Sebab kalsium dia sangat mudah diserap dan digunakan oleh sel kita untuk menguatkan tulang dan sendi-sendi. Masya-Allah, susu, tapi susu organik Kalau boleh susu yang grass fed, tapi kalau organik ni biasanya grass fed lah kan. Insya-Allah. So dah makan butter grass fed, butter organik lagi bagus lah, tapi mahal RM30 lebih kat Jaya Grocer dia jual lah. Okay. So susu organik dekat saya tengok Aeon ada, Jaya Grocer ada dalam kotak, Australia. Ataupun susu tepung organik. Susu tepung organik ni pun jarang ada dekat pasaraya, tak pernah saya jumpa lah. Mungkin dekat farmasi ada. Kami ada brand Bashifa, kita ada susu organik kambing dan susu organik lembu, serbuk 100%, tak ada bahan aditif, tak ada emulsifier, minyak sayuran, tak ada. Hanya susu lembu organik, insya-Allah. Makan susu ni tidak meradangkan dan mudah dihazam dan dicerna dan diserap zat dia dan dihantar ke sel-sel untuk digunakan oleh tubuh kita, menguatkan dan menyihatkan tubuh, insya-Allah. Minumlah susu organik Alright. Kalau susu biasa ni macam-macam side effect lah. So kita dalami, jadi kita share lah perkara tu. Alright. Semoga ini kita cakap pasal makanan yang apa, untuk membantu menguatkan sendi kan. Kita tak cerita lagi makanan-makanan yang menyebabkan, yang boleh melemahkan sendi kita kan. Panjang hampir 1 jam dah. So kita sebut sikit So orang yang sakit sendi, sakit lutut, sakit tulang belakang, kena elak margarine. Margarine kena elak. Ini nombor 1 kena elak. Non-dairy creamer. Margarine kena elak, maksudnya roti, biskut, kek, roti canai. Apa lagi? Margarine. Dalam margarine ada trans fat, dalam margarine juga ada emulsifier. Emulsifier dibuat daripada GMS ataupun monoglyceride diglyceride. GMS ini pun buat daripada minyak sayuran, stearic acid yang dihidrogenkan. Masya-Allah, mudarat dalam margarine, masya-Allah. So termasuk juga butter campuran dengan minyak sayuran terhidrogen atau tak terhidrogen, minyak sayuran RBD, butter campuran ataupun butter tiruan. Maknanya butter yang tak sihat ni butter yang dibuat daripada minyak sayuran 100% ataupun sebahagiannya dicampur dengan minyak sayuran. Minyak sayuran terhidrogen ataupun tak terhidrogen. Right? So kena pilih butter yang pure saja. So kalau tak, butter tu dikira margarine juga. Non-dairy creamer tak boleh sama sekali. Ini punca sakit lutut, sakit tulang belakang. Sebab dalam tu ada trans fat yang tinggi, walaupun dia dapat trans fat, ada juga 0.5, 1%, dia build up juga dalam tubuh kita. Dan dia ada kandungan pewarna, paracetyroan dan bahan-bahan aditif yang lain. Macam-macam dalam tu. Dia non-dairy creamer ni, kata kita panggil coffee mate yang warna putih kan, yang nak bagi rasa krim kita punya minuman, kita punya kopi ke, ataupun minuman teh kan, rasa macam buat susu lah, tapi bukan sumber susu, tapi daripada minyak sayuran. Ini lagi bahaya daripada susu yang sebenar. Lagi bahaya. Non-dairy creamer ataupun coffee mate, ataupun kalau yang kita beli siap tu dipanggil minuman 3-in-1, all-in-1, 2-in-1, 5-in-1, itu semua ada non-dairy creamer. Masya Allah, itu tak boleh rosak lutut kita, rosak tulang belakang kita, rosak.
Itu punca keradangan yang teruk dan dari creamer alright. Dan juga makanan bergoreng, kalau digoreng sekali pun dah naik 5% asid lemak tak tepu teroksida dan juga polymerized triglyceride, apa lagi asid lemak, macam-macam lah molekul-molekul yang asid lemak yang putus rantai lah, semua tu jadi toksik. Sekali pun dah sebenarnya dah naik. Kalau 2, 3, 4, 5 kali dia makin banyak kali dia digoreng, di recycle, lagi meningkat bahan-bahan keradangan ni dalam makanan bergoreng Masya Allah. Jadi makan goreng kalau boleh elak-elak, kalau tak boleh kurangkanlah pada 1 kali atau 2 kali seminggu. Dan gunalah minyak yang baru fresh sekali guna je, dan kurangkan guna minyak. Sautekan je sikit je supaya makanan tak melekat. Jangan deep fry banyak, itu lagi dahsyat. Banyak sangat bahan keradangan yang terhasil sebab terlalu banyak sangat minyak Okey, lepas tu minyak RBD, minyak masak lah. Minyak masak ni satu hal lagi, dia ada bahan. So kita cerita ni peringkat demi peringkat pasal minyak kemudaratan minyak. So minyak RBD tu minyak masak ataupun dipanggil pure vegetable lah. Vegetable ni tak kira lah minyak sunflower ke, minyak soya ke, minyak apa, minyak sawit ke, minyak kelapa ke kan, minyak jagung ke, tu vegetable lah, sumber daripada minyak sayuran kan. So pure vegetable oil, cooking oil, semua ni diproses dengan cara yang sama, itu dipanggil RBD, Refined Bleached Deodorized. Deodorized dia pada suhu 220, 200 atau 190 darjah Celsius. Ini menghasilkan bahan toksin yang dipanggil 3-MCPD dan juga glycidol. Ini boleh meradangkan tubuh kita, malah mungkin jangka masa panjang boleh merosakkan organ buah pinggang. Jadi susah Jadi tak boleh makan goreng pula, minyak RBD tak boleh makan. Aduh, macam mana? So pandai-pandailah kita macam mana nak jaga kesihatan. Kita kurangkan, kalau boleh elak-elak lah. Ganti nak goreng atau nak menumis, guna minyak zaitun extra virgin. This is the best. Secara praktikal dan secara ekonomi, lebih murah dan the best. Saya makan, alhamdulillah, bagus. Badan steady Dia resistant dengan oxidation sebab dia ada kandungan antioksidan natural dalam tu, dipanggil polyphenols So dia resist oxidation sebenarnya, dan dia tinggi kandungan unsaturated fatty acid MUFA ataupun oleic acid yang stable pada suhu memasak 150 atau 60. Biasa goreng, tumis biasa 150 je kan. So minyak zaitun okey, the best. Tapi guna sikit dan guna sederhana lah, jangan besar sangat. Begitu insya-Allah. So ni antara tips-tips sebenarnya. Ini adalah terapi pemakanan, diet terapi untuk merawat penyakit arthritis, sakit lutut dan tulang belakang, insya-Allah. So siapa yang ada masalah, ada muskil, nak tanya, boleh tanya dalam komen di bawah insya-Allah, ataupun boleh WhatsApp dekat saya 016 436 9630, insya-Allah saya jawablah sesuai upaya saya, insya-Allah. Kalau nak rawat pun WhatsApp pada nombor tersebut Kita ada buat rejim rawatan secara pemakanan, saya akan guide lah, insya-Allah, dan beri set rawatan, rejim rawatan yang saya formulate sendirilah. Makanan berfungsi dan herba-herba tertentu, insya-Allah. Okey, kita sudahi dengan kita tutupi dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salli 'ala sayyidil Fatih lima wa qul khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.